Macam mana nak ubah video korang daripada keadaan ini kepada ini? Jom kita start. Assalamualaikum, hai, hello YouTube. Nama aku Haziq. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. So hari ni aku nak cerita tentang 3-point lighting. 3-point lighting ni merupakan satu kaedah di mana kita menggunakan 3 sumber cahaya yang utama untuk menerangi subjek lah, dalam konteks kita sekarang ni, untuk menerangi video kita ni. So sebenarnya dalam video ni aku menggunakan 3 sumber cahaya yang berbeza, fill light, key light dan juga backlight. Ketiga-tiga cahaya ni sebenarnya sangat common dalam industri perfilman ataupun industri fotografi, di mana bila kita gunakan kaedah 3-point lighting ni, kita punya gambar tu dia tak flat. Maksud dia akan nampak macam 3D macam tu. Dan sehubungan dengan itu, 3-point lighting ni banyak digunakan dalam banyaklah video-video YouTube yang korang boleh tengok, especially video-video YouTube di luar negara. Dan sebenarnya dekat dalam scene Malaysia pun dah ramai orang start guna 3-point lighting ni. Jadi untuk itu aku nak share dengan korang macam mana aku guna 3-point lighting ni dalam untuk mewarnakan video aku. Macam mana kita nak start Mungkin aku akan off satu-satu lampu ni dan kita akan tengok macam mana perubahan dia bila kita tambah satu lampu ke satu lampu yang lain. Okey, boleh. Okey, sekarang ni adalah keadaan yang biasa kita jumpa dalam bilik kita lah, dalam ataupun dekat mana-mana tempat studio korang, di mana sumber utama lampu berada di kat atas. Sumber kita punya lampu Kalimantan lah ataupun apa-apa lampu. So lampu tu dia menghala ke bawah tau. Jadi dia menyebabkan dia flatten the colours of everything in our room. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam muka aku sebenarnya, korang akan nampak macam muka panda kan. Kawasan mata aku gelap, kawasan sini pun gelap, bawahnya gelap, dan of course lah disebabkan kulit aku pun memang agak kegelapan. Jadi everything is very dull dan tak nampak macam cantik lah. So mula-mula sekali apa yang perlu kita buat ialah kita tambah satu key light, lampu utama yang menggantikan lampu Kalimantan di atas. Okay, lampu key light ni boleh jadi softbox ataupun lampu LED, yang mana lampu ni sumber dia besar dan dia melimpah terus ke muka kita. Tapi instead of dia melimpah daripada atas ke bawah, sekarang ni kita ubah position lampu tu ataupun kita letakkan lampu tu untuk dia menembak ataupun menghala ke muka kita. Kalau boleh dalam angle, dia jangan ke depan macam ni, supaya cahaya tu memberi bentuk dekat muka kita. So apa yang akan berlaku ialah aku akan tutup lampu atas dan aku akan buka lampu key light aku. Okay, sekarang main light aku ataupun lampu dalam bilik aku dah padam. Jadi satu sumber key light iaitu softbox ni. Softbox ni aku beli dekat Shopee juga dalam harga, aku rasa dalam RM40 macam tu lah. Dengan bulb Mr. DIY, aku beli yang paling tinggi wattage dia dalam 24 watt dalam RM7 lebih. So dalam 40 lebih RM50 macam tu lah. So aku pasang dan ini adalah hasil yang pertama, key light ataupun sumber cahaya utama yang pertama sekali. So kalau tengok berbeza dengan tadi, korang dah start nampak mata aku, dan bawah mata aku ni dah tak gelap, dan nampak tekstur muka, dan nampaklah bentuk pipi dan sebagainya, dan tak adalah macam tadi gelap kan, macam panda kan. So kita tak nak benda tu. Secara umumnya kaedah ni pun kalau tengok kan dah macam nampak cool, dah nampak cantik, tapi kita nak up lagi game kita kan, takkanlah kita nak puas hati dengan satu cara je. So untuk melengkapkan key light, kita kena tambah satu fill light. Fill light ni ataupun cahaya untuk memenuhi kawasan yang gelap ni. Kawasan yang gelap dekat mana? Kalau korang perasan dekat muka aku yang sebelah kanan aku ni, kalau korang nampak kat sini dia macam gelap kan, hitam kat sini kan. Tak nampak tekstur dagu, tak nampak tekstur itulah sebelah sini macam gelap ke. Tapi sebenarnya kita nak adjust fill light kita ni supaya tidaklah terlampau overshadow, ataupun tidaklah terlampau mengatasi kekuatan lampu key light kita. So fill light ni hanya sekadar memenuhi, macam nak terangkan sikit lah kawasan sebelah sini, supaya korang akan nampak tekstur dagu aku lah kan. Daripada fill light tadi, dia akan cast satu soft shadow dekat bawah dagu ni. So nampaklah bentuk dagu.
Tadi nampak macam kuku je kan, tak nampak apa-apa kan. Because namanya adalah 3 point lighting. So sumber yang pertama adalah key light, yang paling terang ni, yang menembak habis ke bawah. Dan sumber yang kedua ialah fill light. So fill light ni sekadar hanya untuk mencerahkan sedikit saja di sebelah kawasan kanan aku ni. So apa yang aku buat, aku tambah lagi satu sumber lampu di sebelah kanan aku. Aku on ya. So ini adalah fill light. So sekarang ni berbeza dengan sumber lampu yang pertama tadi, di mana hanya satu side saja wajah aku yang terang. Sekarang ni dua-dua side wajah aku dah diterangkan. Tapi dalam masa yang sama, berbeza dengan cahaya lampu yang di atas tadi, tekstur muka aku dah start kelihatan. Kalau macam aku buka kot ni, dah nampak ni kerut ni kan, nampak ni. Jadi ada macam kawasan yang, kalau kat sini ada kawasan cerah, sini gelap. Dia macam 3D kan, dia tak adalah nampak macam flat je kali dia. Dia macam ada kawasan yang highlight, mid light dengan shadow kan. Dan dia ada bayang macam tu. So dia create, so 3 point lighting ni dia membentuk ataupun dia menghasilkan satu kaedah 3D, menimbulkan ataupun dia surfacekan subjek dalam video korang. So sekarang ni baru kita ada dua, key light dan fill light. So untuk nak liven up lagi, kita kena tambah lagi satu sumber cahaya. Tapi yang ni aku rasa dia macam optional lah. Ramai yang suka guna ni. Tapi kalau setakat yang aku dah eksperimen, kalau tak letak pun tak apa. Kita akan tambah lagi satu sumber cahaya, which is backlight. Backlight ni seperti namanya sendiri, dia berada di belakang, di back. So kalau pasal aku kena sorokkan backlight ni dekat belakang supaya dia tak nampak. Kalau tak, dia macam terpacul dekat belakang tu kan, tak handsome. Jadi macam apa yang aku perlu buat ialah aku akan on the third light ni, the third light source ni, which is the backlight. Okay, peranan backlight ni sebenarnya dia agak very subtle lah, very subtle sangat. Sebab dia macam kalau kita perasan, dia akan nampak, kita akan nampak. Kalau korang perasan, berbeza dengan tadi, korang akan start nampak satu line dekat sini. Line ni. Dan kalau aku dekat sikit, mungkin kat belakang songkok aku, kat belakang aku ni, kat bahu aku ni dah start nampak line. Tujuan dia untuk separate subjek dengan background. Jadi mungkin sebabkan aku punya lampu ni bukan kegunaan dia untuk backlight, jadi dia punya efek dia tu tak berapa nak nampak sangat lah. But it get the job done lah pada aku. Dan sekarang ni sebenarnya kalau ikutkan secara umumnya, dah lengkap dah kita punya 3 point lighting. Tapi kalau perasan, background aku ni very dull lah kan, very typical bilik yang biasa kita ada kan. Apa yang boleh dibuat ialah, kalau banyak cara lah kita boleh hias background ni dengan mungkin tampal foam ke, di samping dia boleh membantu kita untuk menambah estetik bilik. Dia juga boleh menyerap bunyi dalam mikrofon. Tapi aku belum rasa macam nak beli foam lagi. So the cheapest method yang aku buat ialah aku tambah satu fluorescent light LED berwarna biru untuk menambahkan aksen kebiruan dekat dalam bilik aku ni. So aku letakkan lampu tu dekat bawah dan aku akan on. So hasilnya macam ni lah. Hasilnya nampak macam ni. Dan kalau korang perasan, mungkin aku bukanlah model yang terbaik, tapi okay lah kot, wajah aku terang, aku nampak 3D. Dan kalau aku angkat tangan ke apa ke, warna dia tu, warna tangan aku ni tak adalah macam flat coklat je kan. So nampaklah bayang, nampaklah dia punya texture dan sebagainya. Dan belakang pun nampak separation daripada background. So itulah tujuan 3 point lighting ni. So aku akan letakkan link kepada semua barangan yang aku beli kat Shopee tu dekat bawah, kat description di bawah. So korang boleh tengok lah macam mana ataupun apa setup dia. Dan aku akan tunjukkan satu gambar lah kot. So this is inilah keadaan dia dalam bilik aku, di mana macam mana aku setupkan kedudukan lampu-lampu ni. Okay, so ini adalah setting dalam bilik aku, macam mana aku buat setting. So ini adalah aku punya key light lampu utama, merupakan softbox lah daripada Shopee. Aku buka lampu sekejap. So dia simple je, guna lampu light bulb satu biji sebatang dan dia terus tembak kepada subjek lah. So ini adalah lampu utama aku ataupun key light utama aku. Dan di belakang kerusi tu adalah backlight aku. Dan ini kalau korang perasan, satu lampu dekat tepi ni,
merupakan aku punya feel light lah, lampu yang memenuhi cahaya daripada tepi, dan aku duduk dekat situ lah. So bila aku tutup lampu, dan itu adalah lampu Kalimantan LED yang aku beli RM20 je daripada kedai elektrik biasa. Okay, so macam tu lah. Aku sebenarnya banyak play around lah dengan positioning lampu-lampu dan sebagainya. Aku rasa terpulang pada korang lah macam mana nak light up. Tapi secara fundamentalnya, secara asas dia, itulah sumber cahaya yang aku guna. So sampai situ saja untuk kali ini. Simple je tutorial kali ini, ataupun simple je apa yang aku tunjukkan kali ini. Sajalah nak saja, daripada aku tak buat apa-apa gaya-gaya ni kan. Baik aku buat satu tutorial ataupun aku share satu benda lah untuk korang. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk share, like dan subscribe. Apa saja yang korang buat, sama ada komen ataupun subscribe, itu semua membantu untuk aku grow channel aku ni yang mungkin tak seberapa ni. So aku harap dengan bantuan korang, insyaAllah channel ni boleh grow, boleh berkembang dengan lebih baik. So akhir kata, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Jumpa lagi kita dalam video yang akan datang. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.